Hari ni dah 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Kelompok umat Rasulullah yang terbaik 300 tahun yang pertama, 100, 200 hijrah, 300 hijrah. Mereka dinamakan Salafus Saleh. Kebanyakan Salafus Saleh, apa yang Nabi buat, yang itulah yang mereka buat. Kemudian satu hari dia dipatuk ular. Kemudian dia teringat pada hari itu dia lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq yang diajarkan oleh Rasulullah 3 kali. Kemudian yang kedua, dia ada ratusan zikir yang Nabi buat. Ratusan, banyak. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Yang ni lam yusibhu faj'atu bala, Nabi kata. Orang yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali, dia tidak akan ditimpa musibah yang mengejut. Kan banyak benda kita mengejut, kadang berita yang mengejut, musibah-musibah yang mengejut ni. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ni doa-doa ni semua yang telah dihafal oleh semua orang, kan? Semua orang hafal. Yang ketiga ialah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar juga dihafal oleh kebanyakan umat Islam, iaitu penghulu istighfar. Dia, kita sebut astaghfirullah, itu dah sangat bagus. Astaghfirullah, 2 kataannya, astaghfirullah, kan? Di tasbih, di tangan ada tasbih, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sangat banyaklah nikmat dia tu, sangat banyak. Kena buat. Dan berzikir ni dalam Quran 5-6 kali Allah sebut, Allah sendiri sebut. Allah suruh berzikir dengan bilangan yang banyak. Zikran kathira, Tuhan sebut. Kenapa? Yang tu rahsia dia, beramal baru tahu. Feeling tu tak boleh nak cerita. Bukan tak boleh tu sebab rahsia, tak boleh digambarkan. Yang ketiga, Sayyidul Istighfar tadilah. Raja kepada istighfar. Ia melebihi ribuan astaghfirullah. Sebut dia sekali, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Makna dia best, kan? Allahumma anta rabbi, wahai Tuhan, engkaulah pemilik aku. La ilaha illa ant, tiada Allah, tiada Tuhan, melainkan kamu. Khalaqtani wa ana abduk, engkau yang menciptakan aku dan aku ini hamba-Mu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku banyak nikmat yang aku dapat dan aku mengaku banyak dosa yang aku buat. Itu maksud dia. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, ampunkanlah aku wahai Allah. Fa innahu, sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan melainkan Allah. Dalam alam ni, raja tak boleh ampunkan kita, Perdana Menteri tak boleh ampunkan kita, Menteri besar tak boleh ampunkan kita, hanya Allah saja. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu maksud Sayyidul Istighfar tadi, raja kepada semua istighfar. Kita tahu zikir ni, 3 tadi semua hafal. Saya tahu semua hafal, tapi boleh buat tak? Yang tu lah yang kita nak minta sangat dengan Allah, untuk Tuhan kasih dan selalu memilih kita untuk melakukan ibadat. Dia buat ibadat ni Tuhan pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala kasih, kan? Tuhan pilih.
Sama macam pergi buat haji kan. Duit bukan penentu untuk orang tu boleh buat haji. Duit selagi Allah tak panggil. Dan orang miskin yang tak ada duit dalam bank pun, tapi ketika Allah bagi tahu bahawa kamu tetamu aku tahun ni, orang tu pergi. Walaupun giliran dia tak sampai, walaupun dalam bank dia tak ada duit pun, dia tetap sampai. Ini kata kasih. Bila Allah kasih dan taufik dekat seseorang, orang tu akan mendapati dirinya buat banyak kebaikan. Dan benda tu macam mana nak dapat, Ustaz? Minta, mohon dengan Allah. Mohon tak susah. 24 jam boleh mohon sekarang, saat lagi 24 jam. Minta tak berhenti, untuk Allah sentiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam panjang tu. Terima dah kejap Isyak kita berhenti. Saya nak balik dah tadi. Program daripada pagi tadi, tengah hari. Pagi tadi tetamu main pukul 5 pagi. Motor besar daripada Singapura. Tunggu mereka dulu, lepas tu baru gerak main. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tu ayat ahli syurga, hari pertama masuk syurga. Ayat tu ada dalam Quran. Siapa baca Quran, cari. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahli syurga kata, terima kasih wahai Allah, kalaulah engkau tidak pilih aku untuk bagi hidayah, aku tak boleh masuk dalam ni. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu antara ungkapan hari pertama kita semua nanti masuk dalam syurga. Tak bunyi amin pun. Amin. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang begitu jauh, kita akan berjumpa dan senyum, bertanya khabar di satu tempat namanya Telaga Kautsar. Di situ kita akan bercakap, duduk, tentang kaki, rehat, jumpa Rasulullah, jumpa jiran, jumpa letih. Waktu tu letih mahsyar yang jutaan tahun berdiri, sehingga sebahagian memohon kepada Allah untuk buang dalam neraka pun tak apalah, tak larat diri sebab tempoh yang terlalu lama. Kecuali mereka yang masuk syurga tanpa hisab tu. Yang tu pun famous hadis tu. Ada di kalangan umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa ditimbang amalannya. Rasul pun Allah timbang. Rasul kan panggil seorang-seorang, kemudian seorang-seorang ni memang seorang-seorang. Contoh Abang Faizal panggil main duduk depan, semua orang tengok. Semua tu kan sebilion. Hari ni pun ada 8 bilion plus 100 tahun lepas, 100 tahun lepas, 100 tahun lepas. Berapa beribu bilion tu ada di mahsyar. Seorang-seorang giliran. Lama. Mana ada queue waktu tu? Ada queue untuk yang VIP ni. Sebab tu kena dapat kad VIP tu. Iaitu mereka yang masuk syurga tanpa ditimbang amalan tu. Yang tu tak tunggu. Yang tu dia potong queue tu. Yang tu dia potong queue, dia terus ke Kautsar. Doa. Ni kita tahu dah rahsia ni. Doa lah setiap hari. Setiap hari, setiap masa. Orang yang Tuhan sayang, Tuhan akan peringat dia. Doa, Tuhan akan peringat dia. Dia akan berdoa. Bahkan tiap-tiap jam dia akan teringat benda tu. Jadi malam ni kita nak tengok lelaki yang terakhir keluar daripada neraka. Siapa yang selalu dengar ceramah saya, dengar dah dia kata, kan? Mesti dengar dah. Tadi saya sembang dengan beberapa orang pun dengar dah Ustaz yang tu, no?
Lelaki terakhir keluar daripada neraka, kemudian masuk syurga, kemudian Tuhan tutup pintu syurga selama-lamanya. Giliran masuk syurga tak sama. Yang paling awal masuk syurga ialah VIP umat Nabi Muhammad, lebih awal daripada para rasul. Sebab antara majlis presiden para rasul 5 orang. Macam bid'ah pula sebut, no? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ketua nombor 1 Nabi Muhammad lah. Majlis Presiden Rasul ni saya yang namakan ni. Dalam Quran sebut Ulul Azmi, ketua-ketua Rasul. Manusia pertama yang akan dikeluarkan buku amalan dia nama Nuh alaihissalam. Dan dia Rasul Ulul Azmi. Hadis ni sahih, panjang hadis ni. Dia adalah manusia pertama yang akan dipanggil nama Nuh, keluarkan buku amalan dia, pendrive amalan dia. Apa dia hari ni yang besar pada pendrive tu panggil apa? Tera, 2 tera, 4. Lagi besar kan? Bayangkan Allah Ta'ala punya. Baru ni saya panggil iklan pula, iklan pindah sikit. Saya panggil staf yang tinggal di dalam kawasan sekolah. Saya beritahu kita ambil kehadiran ke surau selama 30 hari. Dah siap dah. Saya kata markah lulus mesti main solat jemaah waktu sehari 2 kali. Yang tu 2 kali je. Seorang je lulus. Ni bukan cerita buruk saya punya ni. Saya nak cerita mahsyar ni. Bila saya petas tu, keputusan tu ada di kalangan saya. Saya kata yang mana tak lulus saya beri tangan kiri. Sebab di mahsyar esok ambil tangan kiri kan. Kalau yang ahli neraka ambil tangan kiri. Saya melawak je dengan mereka. Saya kata ambil dengan tangan kiri lah sebab gagal kan. Tak boleh hadir. Ada yang sebut kata mana kami ingat Ustaz, mana kami. Saya kata alasan ni lah yang kita akan sebut depan Allah nanti. Cuma depan Allah nanti Tuhan tayang video ni. Tak boleh hari tu macam-macam lah. Ni alasan ni. Nanti bila dah tayang video tu ni, duk tak buat apa pun, duk saja. Okay. Subhanallah. Kemudian kita ada giliran kita. Kita yang ke berapa bilion, wallahualam. Semoga Allah Ta'ala pilih kita untuk jadi yang tanpa hisab dan azab tu. Pakai berdoa lah. Bagi saya yang itulah yang paling besar sekali. Di mana pun saya berada, itu antara doa yang saya tak minta peta kan. Saya tak minta ni lah dunia-dunia ni kan. Minta yang tu sekali dengan dunia dapat walaupun tak minta kan, insya-Allah. Kemudian bila Nabi Nuh dipanggil tu, umat Nabi Muhammad yang boleh potong queue berapa ratus bilion ni, yang dimasuk syurga tanpa perhitungan dan azab tu. Maksudnya, adakah bermaksud buku mereka tidak dibuka? Jawapan dia ya. Buku amalan mereka tidak dibuka. Yang specialnya ni, Rasul Ulul Azmi pun dibuka buku amalan. Tetapi sekejap je lah. Macam Nabi Nuh, hidup dia 1000 tahun, berdakwah 950 tahun, siang dan malam berdakwah. Yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Dahsyat lah. Umat tu lagi degil. Kemudian baru giliran orang lain. Seorang cuma para rasul ni cepatlah. Tidaklah bertahun-tahun, beberapa ketika saja kemudian selesai ditimbang. Allah Ta'ala pun bagi keputusan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Mereka yang ambil buku amalan dengan tangan kanan. Kalau tuan-tuan nak bayangkan tangan kanan mana, tuan-tuan tengok malam ni tangan kanan tuan-tuan, tangan tu lah.
Tangan tu warna yang sama, warna tangan yang sama, tubuh badan yang sama, muka yang sama. Kalau tak lalat, itulah. Yang malam ni tuan tengok, tangan ni lah ni. Kalau saya tangan ni. Tak ubah lagi. Sebab rupa paras di mahsyar belum diubah. Kalau nampak Datuk K, saya kenal Datuk K. Datuk K. Kalau saya nampak Kak Era, saya kenal Kak Era ni. Gitulah jelas yang Nabi beritahu. Kemudian pergi ke telaga. Rasulullah tunggu di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Bilangan cawan sebanyak bilangan bintang. Berbilion dah tu. Bilangan bintang kan, bintang. Bilangan dia banyak. Di situlah yang saya sebut tadi, manusia akan mula senyum tu. Manusia akan mula senyum. Baru rehat. Tadi tu duk takut di mahsyar tu, semua pakat bimbang kan. Bimbang sebab ada orang waktu timbang tu amalan banyak, kaya, mewah, bergunung ganang amalan dia. Tiba-tiba jadi muflis. Sebab dituntut oleh anak, dituntut oleh isteri, dituntut oleh jiran, dituntut oleh kawan. Tuntut habis. Sehingga bila habis, malaikat kata, wahai Allah, amalan pahala habis. Pahala dia dah habis dah. Allah Ta'ala kata, ambil hak dosa orang tuntut tu buat dia. Sebab ramai lagi minta, wahai Tuhan, dulu dia bos aku, 30 tahun aku kerja dengan dia. Dia tak pernah suruh aku tutup aurat. Dia tak pernah tegur pun. Aku pakai seluar ketat depan dia. Pekerja 30 tahun. Wahai Allah, aku nak tuntut 30 tahun tu. 30 tahun habis. Dah lah mayang malas kita. Kan orang main minta pula. Kemudian sampai di telaga, rehat apa semua. Nak lalu satu lagi pula, titian sirat. Titian sirat ni selalunya kalau buku tangan kanan, lepaslah. Kalau ambil buku amalan tangan kanan, titi sirat, dia jadi laju lah. Laju, seperti yang Nabi sebut, ada yang selaju kilat, angin kencang, penunggang kuda, berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak di atas titian sirat. Rangkak. Dan ada yang tersungkur, jatuhlah di bawah tu neraka Jahannam. Di bawah. Hujung sana syurga. Hujung sana syurga. Kemudian orang mula masuk syurga. Hamba Allah yang pertama masuk syurga namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketuk pintu syurga, kemudian malaikat Ridwan buka. Kemudian orang mula masuk. Rasulullah masuk, Abu Bakar belah kanan, Umar belah kiri. Nabi pegang macam ni. Pegang macam tu. Pegang Abu Bakar dan Umar. Nabi sebut, hakadha yadkhulu thalathatuna al-jannah. Kita 3 orang masuk ke syurga begini. Tapi di belakang ramai lah. Yang VIP tadi. Sahabat kita insyaAllah. Dia kena yakin. Dia kalau kita sebut kita akan masuk sekali dengan Rasulullah. Ish, boleh ke Ustaz? Dia sendiri kata, ish, tak boleh ke Ustaz. Tak boleh nak duduk mana tuan? Dia tak ada tempat ketiga tau. Dia 2 je. Syurga, neraka. Neraka ni api. Dia bukan lalang. Kalau lalang boleh gagah, dia api. Nar tu api kan. Maka bila kita berdoa tu, kita yakin memang kita tak harap yang kedua. Bila kita berdoa, kita berharap yang ni je, ya Allah, pengharapan aku. Syurga je. Syurga dan redha Allah. Kemudian di situ giliran masuk syurga. Giliran masuk syurga apa semua. Maksudnya ada orang dapat kunci istana awal, ada orang dapat kunci istana lambat dalam syurga. Ya. Berbeza ikut apa Ustaz? Ikut amalan. Awak baca Quran tak sama dengan saya baca Quran hari ni.
Ada orang 2 baris, ada orang 2 muka surat, ada orang 2 juzuk. Awak puasa sebulan, puasa sunat 6 hari. Kan? Saya tak puasa langsung. Contoh. Di situ perbezaan. Seperti mana bezanya gaji manusia, begitulah bezanya dalam syurga ni. Ada sejuta perbezaan gaji tiap-tiap orang. Masuk syurga, seorang ikut giliran. Ada 2 orang kawan rapat. Seorang kaya yang soleh, seorang miskin yang soleh. Dua-dua sama banyak pahala. Sama rajin baca Quran, sama. Yang miskin ni masuk syurga. Setelah satu tempoh, dah duduk lama dah meronda merata dah dalam syurga. Kenal dah jiran-jiran, dah rasa makanan setiap hari sebagainya. Nampak kawan dia yang kaya masuk syurga. Maka kawan yang miskin ni kata, aku ingat, aku menyangka dan mengira bahawa kamu telah pun dibawa oleh Allah ke neraka. Sebab jarak di antara 2 orang ni 500 tahun. 2 orang ni. Hak kaya ni kata, aku lambat sebab Allah nak nilai harta aku. Ambil mana, ke mana belanja. Ambil mana, ke mana belanja. Ambil mana, ke mana belanja. Setiap ringgit. Kan macam-macam sumber. Merata kita bagi. Sampailah, wallahu alam, sampailah satu hari berapa juta tahun, wallahu alam, akhiru rajulin yakhruju minan nar. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Allah tunjuk ke aku, kata Rasulullah, satu orang laki-laki, aku tengok muka dia. Dia merangkak-rangkak keluar daripada neraka dan dia adalah lelaki terakhir keluar daripada neraka. Iaitu satu orang laki-laki yang ada iman la ilaha illallah. Amalan tak ada langsung. Tak pernah semayang, tak pernah zakat, tak pernah haji, tak ada apa. Tetapi tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jaga. Jangan sampai terbatal iman kita. Iman kita. Lelaki inilah. Lelaki yang berbaki iman dia sebesar zarrah. Zarrah ni tak boleh tengok dengan mata kasar. Kecil je iman dia. Iaitu la ilaha illallah. Lelaki ni reti sebut. Dia tak pernah solat. Dia tak pernah puasa seumur hidup dia. Dia tetap masuk syurga. Tapi kita kata apa? Kita kata, awak je. Ish. Nak jadi Umar. Ni dia. Okey, mata dia. Okey. Apa nama ni? La ilaha illallah. Lelaki ni berbaki la ilaha illallah dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk syurga. Kemudian Rasulullah tengok muka dia. Nabi tengok, Nabi kata aku kenal. Bukan kenal tu maksudnya Nabi kenal di dunia. Nabi tengok sampai Nabi, dia ni. Nah, cuma tuan-tuan janganlah berdoa, ya Allah, kalau jadi lelaki tu pun tak apa. Jadi lelaki tu berapa lama tu yang terakhir. Sehingga tubuh dia ni dah hancur, berapa kali hancur dah. Sebab kita yang duduk dalam neraka ni kita pula. Nanti ahli neraka, jangan kita, saya sebut saya kita pula. Nak hidup amin juga. Cepat amin jangan. Ahli neraka ni yang orang Islam, bila duduk yang ada dosa kan, tubuh dia kira dibakar kemudian dikembalikan. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali kulit tu dah masak apa semua dia, kemudian disiaplah. Badalnahum juludan, kami gantikan kulit baru. Ganti pula, rasa sakit lagi, panas, bakar. Dah hancur, ganti lagi kulit baru. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nak cerita tentang suasana mereka ni, yang duduk neraka, yang dibakar ni, la yamutu fiha wa la yahya.
tak sempat mati, tak sempat hidup. Sebab dibakar hidup, dibakar hidup, dibakar hidup, dia merasakan kesakitan 24 jam. Yang tu menggerunkan tu, no? Okey. Saya nak cerita malam ni, hak lelaki terakhir ni, yang saya bila baca hadis tu dulu waktu ngaji kan, lama saya tengok hadis ni, seronoklah baca hadis Nabi ni. Sebab hanya Rasulullah yang mengetahui benda tu, rahsia tu, dan Nabi bagi tahu. Tugas para ulama sampaikan kat masyarakat, bagi masyarakat tahu rahsia-rahsia ni. Itulah bila saya balik, yang itulah niat saya kan. Saya minta tolong dengan Allah untuk saya diberikan taufik dan kekuatan nak sampaikan. Ni rahsia-rahsia yang begitu banyak. Kata Rasulullah, aku tengok lelaki itu keluar dalam keadaan merangkak. Waktu dia nak keluar tu pun, tasfa'uhun naru marrah wa tahbu marrah. Api neraka tu kadang duduk sambar-sambar lagi belakang dia. Tu lagi. Waktu dia keluar tu, api duduk ni sambar lagi. Sebab neraka ni dia gaung macam tu. Jadi lelaki ni nak keluar, dia kena merangkak naik tinggi lah. Nak keluar daripada neraka tu, dia macam tu lah. Sebab dia gaung. Akhirnya dia sampai di atas sana. Lelaki ni dia tak tahu, kata dia adalah lelaki terakhir keluar daripada neraka. Sebab tu dia sebut ketika itu, dia kata bila dia dah keluar totally daripada neraka tu, dia sebut, syukur wahai Allah kerana memberikan nikmat yang tak ada siapa dapat nikmat ni. Dia duk ingat besar dah nikmat tu. Dia kata tak ada siapa dapat nikmat yang aku dapat ni. Sebab dia baru keluar daripada neraka dan Allah keluarkan dia. Allah arahkan para malaikat pergi tengok dalam neraka, dan Allah Maha mengetahui. Allah arah para malaikat pergi tengok dalam neraka, keluarkan mereka yang ada tauhid walaupun sebesar zarrah, iaitulah la ilaha illallah. Laki ni pun seronok, dia pun keluar berjalan nak masuk syurga. Bila dia nak pergi ke syurga, dia sampai di satu pokok sungai, dia pun seronok. Dia kata kat sini pun tak apa, cukup dah. Dia pun duduk di situ, dia rehat. Fayastazillu tahta dhilliha wa yashrabu min ma'iha. Tu hadis dia. Dia duduk di bawah teduhan pokok, kemudian dia minum. Dia rehat. Waktu dia rehat, dia tengok di depan sana, belum syurga ni, di luar syurga, halaman syurga. No? Halaman, tuan-tuan pernah pergi istana kan? Halaman istana pun dah mewah dah. Luar, bukan dalam. Kan? Macam-macam dah di halaman tu pun dah sangat mewah. Begitulah halaman syurga. Mewah. Bila dia nampak satu pokok yang lebih besar, dia kata, wahai Allah, boleh tak nak pokok tu lah. Ini perbualan dia dengan Allah, bukan dengan malaikat. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi kamu duduk di pokok tu, berjanji untuk tak minta lah. Dia pun berjanji dengan Allah. Ni, dia berjanji dengan Allah, dia kata, la as'aluka ghairaha. Aku nak pokok tu je. Tengok pokok tu pun nak duduk di situ lah selama-lamanya. Pokok, ada sungai. Suasana tu, suasana bayang Switzerland apa semua tu pun dah seronok dah ni. Syurga. Lebih lagi kan. Duduk situ tak apa dah, wahai Allah, tak mau minta dah. Allah izin, dia pun bangun pergi jalan. Dia rehat situ. Dia tengok di depan, lagi besar. Ada pokok yang lebih besar. Ada pemandangan yang lebih indah daripada nombor 2 tadi. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak ke situ? Tuhan kata kat dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis sahih. Ni nak cerita Allah sangat kasih kepada kita semua. Tuhan kata, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Begitu teks hadis dia. Tadi bukan dah janji kata mau minta. Subhanallah. Maha kasih Allah. Ni yang ni orang panggil bohong depan-depan ni. Ni orang Kedah punya apa, bohong hidup-hidup ni. Betul-betulnya. Dia janji depan Allah tadi. Dia janji dengan Allah tak mau minta. Waktu tu juga. Hingga Allah Ta'ala peringat dia.
alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Tadi bukan janji kata mau minta. Dia pun tunjuk, dia kata ya. Tapi boleh tak nak minta? Manusia perangai kita sama lah. Yang perangai kita ni sampai dalam syurga sama. Semuanya dalam syurga tak ada orang jahat. Tidak ada orang nak hasad dengki, tak ada orang nak membunuh, tak ada, semua orang baik. Semua manusia-manusia baik duduk dalam syurga. Kemudian Tuhan kata, pergi. 2 kali dah dia minta. Allah Ta'ala kata, ni aku bagi. Hadis dia panjang. Aku bagi tapi jangan minta lepas ni. Dia kata ya. Nabi guna perkataan ahada. Ahada ni janji. Janji ya. Ni saya lakon semula lah bagi nampak hidup kan. Ni janji lagi jangan minta. Dia kata tak minta dah wahai Allah. Nak pokok tu je. Nak duduk tang tu tak apalah. Kan kita tengok pemandangan cantik kan di Jerman, di beberapa tempat kan. Lalu dia pun pergi tempat tu dekat dengan syurga lah. Sehingga dia mendengar aswati ahli jannah. Dia duduk dengar bunyi dalam syurga. Sebab dalam syurga ni bila pokok berselisih ditiup angin, dia mengeluarkan lagu. Purnama Merindu ke apa lagu tragedi Oktober ke apa. Dia pokok selisih tu dia bunyi lagu yang kita teringin dengar dulu. Oh, bestnya. Ya. Kan? Syurga tuan. Mala ainun ra'at. Tajuk syurga nantilah. Akan datang mana? Rumah siapa tak tahu. Kemudian dia dah sampai ke tempat yang ketiga dia minta tadi ni. Dia dengar suara ahli syurga. Dia dah dengar macam-macam. Dia kata, wahai Allah, boleh tak nak masuk? Pula minta nak masuk. Boleh tak nak masuk, wahai Allah? Allah Ta'ala kata kat dia, tengok pengasih Allah, betapa Allah kasih. Allah Ta'ala kata kat dia, bukankah tadi dah janji? 2 kali dah janji. Bukankah tadi dah janji untuk tak masuk? Dia kata ya. Tapi aku nak, wahai Allah. Tuhan kata udkhul, masuk. Pergi cari istana kamu. Jadi kunci apa semua kan sisi-sisi dah dapat apa? Dapat kunci, pergi. Kata Rasulullah, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Teks dia betul-betul saya baca tu, saya tak ubah. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, iaitu Allah nak melawak dengan dia ni. Allah Jalla Jalaluh, Allah nak melawak dengan dia ni. Allah Ta'ala bagi dia nampak penuh. Dia pun masuk, dia tengok rumah ni. Ada orang tengok rumah ni. Tapi saya tengok tadi antara masa kosong banyak. Dia lalu macam mana mewah tuan-tuan tengok ni rumah dunia. Syurga tu mengikut darjat kita di sisi Allah, begitulah kemewahan syurga kita. Tak sama. Kemewahan syurga masing-masing tak sama. Kita tengok, mewahnya syurga ni. Pergi sana mewah tadi. Kemudian dia masuk, Allah Ta'ala gambarkan, Allah Ta'ala buat gambaran syurga tu penuh. Mal'a ni penuh. Dia masuk, penuh. Dia keluar. Dia kata, ya Rab, innaha mal'a. Wahai Allah, penuh. Allah Ta'ala kata, tak, pergi tengok kawasan lain. Dia pun masuk, tengok. Allah Ta'ala gambarkan lagi. Allah Ta'ala bagi nampak penuh. Dia keluar, kedua. Dia masuk, dia keluar kali ketiga. Allah pun tanya dia, ingat tak dulu kemewahan dunia dia? Dia pun merenung. Dia kata, ingat? Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada kamu seperti dunia dan 10 kali dunia kepada lelaki yang terakhir dalam syurga. Ad-dunya wa asyarata amthaliha, Nabi sebut. Kekayaan seorang penduduk syurga yang paling bawah sekali, ni syurga hak nombor last tau. Hak paling bawah. Dia ada banyak ni, dia ada banyak tempat. Paling tinggi Firdaus. Syurga semua rasul adalah Firdaus lah. Termasuk orang soleh ada di Firdaus juga. Orang soleh yang tinggi kedudukan. Maka Allah Ta'ala pun bagi tahu kat lelaki ni. Allah Ta'ala kata,
kamu diberikan seperti dunia yang kamu ingat dulu tu, dan 10 kali ganda kekayaan bumi tu. Dunia tu bumi. Ni kekayaan. Mana ada orang memiliki bumi? Dia Presiden Amerika Syarikat pun dia takat Amerika je. Bumi dan 10 kali bumi. Kemudian orang ni tak puas hati. Dia kata, kenapa duk perli-perli saya, kamu ni Tuhan. Sampai dia cakap macam tu, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa duk perli-perli saya sedangkan kamu Tuhan? Dia ingat Tuhan perli dia. Dia ingat Allah melawak dengan dia, nak bagi sebanyak itu. Dia tak percaya lah kan? Dia tak percaya. Jadi itulah yang dia dapat, no? Itulah yang dia dapat. Kita boleh bayang, no? Tapi jangan minta kata, jadi macam tu tak apa Ustaz, boleh hak tu tak apa dah. Hei, jangan. Sebab nak duduk lama. Kan dia ni yang terakhir ni lama nak duduk. Kan nak duduk dalam neraka tu lama tu, tempoh berapa lama kita tak tahu. Ketika lelaki itu keluar daripada neraka, wal'iyadu billah, tidak ada lagi yang akan dikeluarkan. Hari ni 2022 ada 8 bilion orang. 8. 2 bilion Islam, 2 lebih sikit. 6 tak Islam. 6 ni tuan-tuan renung wajah mereka hari-hari. 6 bilion ni renung wajah mereka hari-hari. Tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap orang daripada 6 bilion ni bila masuk neraka tak keluar dah. Saya fakta ni satu saja. Kadang-kadang bila tengok muka makcik-makcik yang bukan Islam, baru ni saya pergi Vietnam. Saya pergi Vietnam, saya pergi sebab saya tak nak pergi. Saya suka untuk melihat suasana yang berlainan. Saya dapat tahu jumlah penduduk lebih kurang 90 juta, yang Islam tak sampai 50,000. 90 juta. Saya perhati satu-satu wajah umat Nabi Muhammad. Bila naik bas saya tengok kan, boleh menitiskan air mata. Ramai tu 89 berapa juta. Kesemua tu, siapa yang nak ajak mereka sebut la ilaha illallah untuk sekali dalam umur mereka? Kita lah. Kita ramai tu, 89 bulan berapa kan. Saya lalu di satu jalan tu, ada seorang makcik wanita tua dah, no? Duk berniaga, orang miskin. Saya tengok muka dia, lama saya tengok muka dia kan, sebab saya duk bayang lagi beberapa hari dia nak mati, dan siapa nak sempat sebut dekat dia besar kalimah la ilaha illallah. Lama saya perhati sampai dia tengok muka saya, dia senyum. Dan saya berdoa waktu tu, Allahumma hdiha, wahai Tuhan, pilihlah dia untuk bagi hidayah. Bahkan tiap-tiap orang lah yang saya nampak tu, saya doa lah. Nampak, tengok muka orang tu, kita berdoa, wahai Tuhan, bagilah hidayah. Bukan di sana saja, mana pun lah. Di mana pun kita tengok, doa lah hidayah untuk Allah Ta'ala pilih, supaya Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi sekadar tu dulu, insyaAllah untuk malam ni. Kita buka 1-2 soalan kalau ada. Tak ada kita nak ni. Sila. Ya, Waalaikumsalam. Ya, boleh. Silakan. Ada beberapa jenis syafaat. Saya pernah ceramah tajuk syafaat Rasulullah. Di mana tajuk dia syafaat Rasulullah, saya tak ingat dah dulu. Ada orang rakam ke tak ada, Wallahu a'lam. Bismillah. Ya. Okey. Baik. Okey. Baik. Syafaat Rasulullah ni ada beberapa jenis. Kira dua soalan yang saya buka tu, dua-dua Kak Lisa ambil lah. Sebab tadi saya takut saya gurau panjang pula. Okey, macam ni. Ada beberapa jenis syafaat
yang Rasulullah bagi. Beberapa jenis. Yang pertama dia panggil Asy-Syafa'atul Uzma. Syafaat teragung nama dia. Iaitu Allah SWT, waktu kita berdiri di mahsyar nanti, ketika dah tiup sangkakala yang kedua, semua makhluk bangun. Malaikat diberi nyawa semula. Malaikat pun akan mati ke semuanya. Jin, syaitan ke semuanya, manusia. Tiup sangkakala yang kedua, semua hidup, semua menuju ke mahsyar. Kemudian semua sampai di mahsyar, semua menunggu. Menunggu apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Menunggu detik itu. Menunggu detik hakim yang paling agung sekali, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Hakim. Jadi menunggu detik kedatangan hakim itu, yang Nabi sebut tempoh penungguan yang sangat lama, tempoh tu. Sehingga ada orang yang minta, yang saya sebut tadi ni, untuk dirinya dilemparkan ke dalam neraka pun tak apalah, tak larat tunggu dah, tak tahan dah. Belum ditimbang seorang pun. Waktu itulah Nabi memberikan syafaat. Rasulullah sahaja yang berani bercakap ketika itu. Nabi bersujud, Nabi minta, wahai Allah, mulakanlah perhitungan. Itu syafaat pertama. Lalu Allah Ta'ala pun mulakan perhitungan dengan syafaat agung Rasulullah SAW. Itu syafaat pertama. Syafaat yang kedua, jenis syafaat yang kedua ialah ketika ada orang ditimbang, ada di kalangan mereka umat Muhammad ni yang Nabi pergi beri syafaat. Nabi kata, wahai Allah, yang ni aku syafaatkan, lelaki ni, wanita ni aku syafaatkan, wahai Allah. Allah Ta'ala pun bagi masuk syurga. Itu syafaat kedua. Syafaat ketiga ialah bila duduk dalam syurga. Syurga ni kan banyak peringkat. Ada orang gaji 1 juta sebulan dalam syurga, 2 juta pendapatan, 3, 4, 5. Ada orang dia diberikan syafaat oleh Rasulullah untuk dia daripada syurga 1 naik ke syurga 2. Daripada syurga 3 naik ke syurga 5. Daripada syurga 6 naik ke Firdaus Al-A'la. Firdaus Al-A'la ialah syurga yang paling tinggi, yang Nabi sebut kalau nak minta dalam doa, minta yang tu. Minta Al-Firdaus Al-A'la. Jangan minta lain. Jangan minta yang lain. Jadi ada syafaat ketiga Rasulullah, iaitu syafaat menaikkan kedudukan dalam syurga. Jadi kita semua nak Firdaus lah. Syurga Firdaus, nak jumpa Nabi Sulaiman, nak jumpa Nabi Yusuf, nak jumpa Dzulqarnain, Luqmanul Hakim, Allah sebut dalam Quran tu. Jangan jumpa Fir'aun. Kalau jadi jiran Fir'aun, jiran apa sana, bahaya. Kemudian, adakah hanya selawat yang boleh membuatkan kita mendapat syafaat? Tidak. Ada benda lain lagi, iaitu mengikuti sunnah Rasulullah yang lain pun boleh membuatkan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Okey, satu lagi soalan. Siapa ada soalan? Silakan. Ya. Kita bercakap tentang syurga neraka. Ya. Di sini saya nak bertanya, Ustaz, nak memantapkan kefahaman saya berkenaan dengan ihsan ya Allah. Ya. Ketika sang pelacur yang memberi makanan kepada anjing, iaitu Rabi'atul Adawiyah kalau tak silap. Bukan. Jadi ceritanya saya difahamkan yang dia memberi makanan kepada anjing, tapi sebelum itu dia sudah Islam. Hari sebelum itu. Jadi dia pada ketika dia sudah Islam tu, dia memberi makan kepada si anjing itu. Allah bertanya kepada malaikat, siapa lebih ihsan, dia ataupun aku? Jadi malaikat mengatakan, baik untuk perempuan yang dalam keadaan kotor, bebaskan makanan kepada anjing yang makan binatang yang tak berguna. Tapi di sini kita nak fahamkan, Allah masukkan di syurga tu di atas ihsan Allah, iaitu Allah lupakan apa yang dilakukan sebelum itu, Allah tak dalam syurga. Jadi kat sini kita melihat betapa besar ihsan Allah. Ya. Apakah kebaikan dan molek besar yang cerita? Riwayat yang sahih tentang wanita itu ialah, hadis tu memang hadis sahih, iaitu seorang wanita yang melacur
Tetapi dia ada buat satu kebaikan yang mana kebaikan itu diangkat dan dipandang oleh Allah SWT. Antara pengajaran hadis ni ialah satu, Allah nak manusia ni buat baik. Allah nak manusia buat baik walaupun kepada binatang. Dia boleh masuk syurga disebabkan seekor binatang. Bergantung kepada kebaikan yang dia buat. Jadi kata para ulama, Allah suka untuk kita semua ni buat baik dengan siapa pun, walaupun tak ramai, walaupun dengan seorang. Sebab tu Uwais Al-Qarni dia tak jumpa Rasulullah. Tetapi Nabi pesan kat sahabat, siapa-siapa jumpa Uwais nanti, minta Uwais berdoa. Sebab doa dia tidak ditolak oleh Allah. Hebatnya. Dahsyat tu saya tengok kan. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bila berjumpa dengan Uwais ibn Amir Al-Qarni, dia pun minta doa. Doa yang tidak ditolak. Kebaikan dia satu ya, kat ibu dia ya. Oh dahsyat. Hebatlah ibu ni. Hebatlah ibu. Dia sangat mentaatilah ibu dia. Kemudian hadis itu yang wanita tadi ni, dia buat baik dengan anjing tu memang ikhlas lah, memang dia kasih kepada binatang. Dan hati-hati kata para ulama, antara pengajaran hadis ni, kalau sebanyak apapun ibadat kita, kalau kita menzalimi seekor saja binatang secara zalim, secara sengaja, boleh membuatkan kita masuk dalam neraka. Allah tak suka kita menzalimi makhluk lain yang bernyawa. Yang tu kata para ulama, Allah nak beritahu. Makhluk lain yang bernyawa, Allah tak suka kita menzalimi mereka. Kan? Binatang, manusia lain kan. Kemudian yang ketiga, pengajaran daripada hadis ni, hak ihsan, siapa lebih ihsan tu saya tak pernah dengar. Saya tak tahu riwayat tu sahih ke tidak. Yang sahih takat tu saja riwayat dia, iaitu yang terakhir, Allah berkuasa mutlak untuk mengampunkan sesiapa sahaja di akhirat kelak. Iaitu, tuan-tuan bayangkan, ada satu orang ni, bila nama dia dipanggil untuk ditimbang, dia seorang Muslim tetapi jahat. Banyak dosa dia buat. Muslim. Dan dia ahli neraka. Bila dah timbang, memang buku amalan dia tangan kiri. Kemudian Allah tukar ke semua dosa dia menjadi pahala. Tapi yang ni pun jangan doa, ya Allah kalau jadi lelaki tu pun seronok. Seorang saja tau. Seorang ni ya. Siapa tak tahu. Tapi Tuhan nak bagi tahu, nak isytihar ketika itu, aku boleh buat apa saja yang aku nak. Adapun menukar ahli syurga jadi ahli neraka tak ada. Sengaja Allah Ta'ala nak tukar pahala dia jadi dosa, itu tak ada. Itu bukan sifat rahmat. Kan? Maka tak ada. Itu tidak berlaku. Allah sengaja pilih satu orang yang memang dah ahli neraka ni. Dia Islam. Dosa banyak, tapi Tuhan yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala tukar dosa-dosa dia jadi pahala. Dia pun tengok, heran dia tengok. Maka wanita ini pun sama. Allah mengampunkan dosa dia kerana Allah melihat kebaikan yang dia buat tadi. Wallahu a'lam. Okey, yang tu sahaja insya-Allah untuk malam ni. Sekadar tu dulu perhimpunan kita. Yang kedua, usrah kita lah. Ya. Ustaz, kita baru mendengar kematian Allah yang baru meninggal. Ya? Siapa? Dengar kematian Adibano. Innalillahi. Juga Mujahid nausihat, nyanyi nausihat dulu. Walaupun kesedekatan kita buat bacaan sedikit Adibano baru meninggal. Tadi? Innalillahi wa inna ilaihi. Dengan Mujahid. Mujahid meninggal semalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa tsabbithum 'inda as-su'al. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wal thalji wal barad.
ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من ديارهم وزوجا خيرا من أزواجهم وعملا خيرا من أعمالهم وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ثبتهم عند السؤال اللهم ثبتهم عند السؤال اللهم ثبتهم عند السؤال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terhadiahkan Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين